Hello pelajar-pelajar, welcome back to my channel. It's Miss Yak here. Okay. Sekarang video cikgu ini akan berikan suggestion bagaimana untuk buat itu analisis, tafsiran dan juga buat belanjawan tunai. Okay. So actually kalau sekarang kamu sudah mau buat NISPAR, okay, analisis, ini sangat mudah kerana kita ada buku teks. So you pergi tengok you punya buku teks page 12 dan 13. Okay, so cikgu hanya tunjuk. Okay, itu contoh sajalah. So now kalau you tengok itu page 12 dan 13, dia ada itu NISPAR. Okay, NISPAR kita ada 3 jenis. So first is NISPAR keuntungan. So you tengok you itu formula untung kasa bahagi kos jualan times 100. Okay, times 100. So you bagi tengok you punya untung kasa. Okay, cikgu sini 2800. So kos jualan di atas 5820. So you bahagi then you times 100, you akan dapat 48.11. Okay, then you tulislah tafsiran ikut buku teks saja. Bagi setiap RM1 kos jualan, untung kasa yang diperoleh ialah 48 sen. Kerana pengiraan ini guna RM1. Kalau you punya percentage sudah lebih 100, you perlu tukar itu sen, itu yang sini punya sen kepada RM 1 point berapa. Okay, you mau tukar sendiri ha. So teruskan second, untung kasa peratus untung kasa atas jualan. You boleh buat table lah untuk mudah lihat. Okay, so peratus untung kasa atas jualan. So step yang sama, pergi tengok untung kasa, isi di atas. Jualan you ambil jualan bersih. So jualan bersih is 8620 bagi cikgu lah. So you bagi times 100. Cikgu sini dapat 324.48. So explanation, bagi setiap RM1 jualan bersih, untung kasa yang diperoleh 32 sen. Actually ini cikgu ikut buku teks kerana buku teks tak ada bunda. So cikgu hanya ambil yang depan punya nombor 32. Cikgu tak ada ambil 33 lah. Okay. So remind again, kalau sudah lebih 100 peratus, so you boleh jadi RM1. Okay. So step yang seterus, peratus untung bersih atas jualan. So you pergi tengok you punya untung bersih. Cikgu punya 2226. Bahagi jualan bersih yang sama dengan atas. Dan you times. Okay, explanation. Tengok buku teks. Okay, so bagi setiap RM1 jualan bersih, untung bersih yang diperoleh ialah 25 sen. Okay, so pulangan atas modal untung bersih bahagi modal awal. So untung bersih cikgu sini 2226. Modal awal cikgu sini ialah 13900. Cikgu punya. So cikgu bahagi dapat 16.01. Okay. So sini cikgu explanation, bagi setiap RM1 yang dilaburkan, untung bersih diperoleh ialah 16 sen. Okay. So teruskan NISPAR semasa. So aset semasa bahagi liability semasa. So you pergi tengok you punya aset semasa yang itu final punya nombor 18102 cikgu punya. So liability semasa cikgu punya 3830 bahagi cikgu akan dapat 4.73 ratio 1. So explanation, bagi setiap ringgit 1 RM1 liability semasa, perniagaan mempunyai aset semasa sebanyak 4.73 untuk menjelaskan. So salin sajalah. So NISPAR hujan asid, remember mau tolak inventory akhir di aset semasa belakang. Okay. So you akan dapat itu jumlah aset semasa minus inventory akhir. So minus here 640 cikgu punya, you minus you punya sendiri. Okay. So sini minus bahagi liability semasa, cikgu sini 4.56. So explanation salin saja. So teruskan kadar pusing ganti inventory, kos jualan bahagi inventory purata. So inventory purata you perlu pergi cari inventory awal di apa? So sini inventory awal. Cikgu punya 2900. Inventory akhir sini cikgu punya 640. Okay, cikgu punya
2900. You remind again cikgu punya inventory awal 2900 minus 440. Bagi saya punya inventory berapa? Okay, so cikgu minus, cikgu akan dapat 1770. Sorry, ini bukan minus tambah. Okay, so cikgu sini akan dapat 2900 plus 640. Okay, cikgu punya akan dapat 3540. Dan ini 3540 you perlu bahagi 2. Okay, bahagi 2. So cikgu sini inventory per rata 1770. So cikgu bahagi akan dapat 3.29. So explanation, dalam satu tempoh perakaunan, perniagaan telah mengganti atau membeli inventory baru sebanyak 3.29 kali. Jika school teacher kamu panggil kamu bunda dan you bunda sendiri ya. Okay. So tempoh kutipan, account belum terima you tengok PKK punya, tapi jualan kredit di sini you refer account kawalan. So cikgu tunjuk di sebelah sini lah. Account kawalan you mau pergi tengok ini. Ini 4230 ialah jualan kredit. So you bahagi, you letak di bawah dan you bahagi, cikgu sini dapat di 17 hari. So explanation cikgu sini sudah salin buku teks saja. So ABB tengok PKK dan belian kredit tengok itu account kawalan kredit side ini belian 3500. So bahagi di bawah. So akan dapat 10 hari. So explanation 10 hari. Okay, so kita sekarang teruskan belanjawan. Okay, actually belanjawan dia ada satu beberapa guidance kepada kamu di kertas itu yang cikgu school teacher bagi kamu punya. Okay, so belanjawan kita mau anggar dari Mei hingga Julai. Kerana kita punya folio dia sampai April, so sekarang kita anggarkan Mei, Jun, Julai yang ada berlaku apa yang kita mau. Okay, so ini cikgu sudah fix sendirilah. Okay, so ini hanya satu reference saja. So if your school teacher berbeza dengan cikgu, you follow school teacher. Okay. First, baki awal bagi 1 Mei 2022 adalah harga ini. So how to find harga di sini? So you refer you punya PKK, tunai dan bank. So sekarang cikgu tunjuk saya punya. Okay, cikgu punya tunai di sini 3.000. Cikgu punya bank 11.670 ringgit. So tambah. So cikgu akan dapat 14670. So cikgu di sini tulis 14670. Tu tengok tunai dan bank. So sekarang itu Mei sini you boleh tulislah 14670. So ini sudah fix ikut soalan. Jualan meningkat 10% daripada bulan sebelumnya. 70 daripada jualan adalah secara kredit. Tempoh kredit ialah 30 hari. Okay, so you nak understand ini. Okay, how to understand? So first, you pergi tengok you punya jualan di apa? Jualan kita akan ambil jualan besar. So ambil harga di sini 8620. So you salin di April. Kerana apa ialah April punya, so you letak di April. Dan you punya calculator tambah 10%. So you tambah 10% di Mei, tambah 10% di Jun, tambah 10% di Julai. So remember, tambah 10% dulu untuk itu April, Mei, Jun, Julai original price. Then question asing. Question mau kita asing 70% ialah jualan kredit. So sekarang you ada tengok cikgu sini kredit 70%. Ada tengok tak? So that means tinggal 30% ialah tunai punya. So okay, April ini you tak perlu clear, nanti cikgu explain kepada kamu. Mei you guna 9482, you asing 30%, 70%. Jun juga, Julai juga. Okay. So ini tiga cikgu sudah explain asing 30%, 70%. Okay.
April punya 2260 bukan guna 8620 times 70%. Bukan. Ini you terus pergi tengok you punya PKK, ABT. Okay, bukan ini final nombor kerana PHR kita tak ada ambil kerana ini hanya anggaran. Bukan yang akan berlaku. Mesti 100% berlaku. Bukan. So you ambil ini 2260. Jadi April punya ABT. Mungkin you tak faham. Cikgu kenapa ikut belanjawan punya konsep. Okay. Kalau jualan kredit, namanya mesti akaun belum terima. Namanya mesti akaun belum terima. Okay. So April kita ada APT, so salin saja. Okay. So how to isi your answer? So this, okay. So kita isi itu 30% dulu. Nama jualan tunai. So first name, okay, cikgu tulis jualan tunai lah atau jualan. Okay, tengok Mei sini 2845, tepi 3129 itu yellow color. Julai 3442. ABT April salin sahaja di. Okay, April you tengok sini ya. April cikgu, belanjawan tak ada April. So kita mau buka April. Okay. Question sudah remind kita, kalau itu tempo kredit, kalau ada hutang, mesti hutang 30 hari. That means ABT di April, you salin sahaja di Mei. So sini 2260. Nama akaun belum terima. So Mei ada 6637 kan? Isi di Jun. Jun ada 7301 kan? Isi di Julai. Macam ini. So Julai ini tak perlu isilah. Okay. So C. Belian bagi bulan Mei meningkat 5% daripada bulan sebelumnya. Barang yang dibeli dari pembekal secara kredit, tempo kredit ialah 30 hari. Okay. That means apa? Okay. That means, okay. So firstly, kita pergi tengok kita punya belian dulu. So belian, kita tengok belian bersih. Ini 3460. So ini ialah April. Okay, April. Okay, April kita dapat harga. So you tengok sini merah color 3460. Karena question panggil memang meningkat 5%. So, cikgu sini times 1.05. That means tambah 5% sudah tambah dalam lah. Okay. 3633. Okay. So, pada bulan Mei. Okay. Actually, you mau tengok you punya school teacher. Kalau you punya school teacher, dia panggil Jun, Julai juga mau tambah 5%. Dan you tambah lah. Guna 3633 tambah 5%. So, sini 3815. Okay. Sini cikgu sudah times. Salah. Okay. So, you tambah lah. Mungkin ada school teacher panggil kamu fix. So, Mei 3633, Jun fix, Julai fix. Tak tahu. Kerana school teacher yang berbeza, ajar yang berbeza. You ikut school teacher. Okay. Then, how to find April punya ABB? Okay. April punya belian kredit. Okay. You pergi tengoklah. PKK. ABB sini. Salin saja. Okay. So, ikut soalan, kalau, okay, then you mungkin confused. Cikgu, how saya tahu ini ialah ABB? Kerana question sudah kata, tempo kredit 30 hari. So, tak ada belian tunai. Semua ialah belian kredit. Dan hutang sebulan. So, April ABB kita akan letak di Mei. So, kita tulis ABB dan letak di Mei lah. Mei punya 3633 letak di Jun. Jun punya 3815 letak di Julai. So, dan teruskan belanja. Okay, belanja cikgu saya fix sendiri ya. Remember you ikut you punya school teacher lah. So, belanja di sini, first cikgu ada satu ansuran pinjaman. Okay, so cikgu punya harga 250. Okay, how to find? So, original pinjaman 15,000 kita bahagi 5 tahun. Okay, 5 tahun bahagi 12 bulan.
So 1 bulan 250. So first ansuran pinjaman semua setiap bulan sama. So second gaji pekerja. Remember kita ada dua gaji dua pekerja untuk membantu kita. So setiap orang 1,200. So dua orang 2,400. So ini saya cari itu belanja semua fix. Kalau school teacher panggil kamu meningkat, you meningkat sendiri ah. So third one, sewa. Cikgu tengok cikgu punya apa sewa yang original cikgu punya ialah 500 lah. So sewa, saya tulis sewa 500 setiap bulan. So faedah atas pinjaman cikgu ada 50. Okay. So how to find? Original pinjaman 15,000 times 4% bahagi 12 bulan. So 1 bulan RM50. So faedah atas pinjaman RM50. Okay. So lain-lain. So remember you mesti mau refer school teacher kamu lah. Cikgu hanya record yang 5 belanja di sini. Bukan yang 4 belanja di sini saja. So cikgu anggap satu penerimaan kerana di apa cikgu ada satu commission diterima 5,000. So cikgu tulis loh. Okay, ada satu commission, okay, diterima 5,000. Okay, cikgu punya you mungkin berbeza. Okay, so commission diterima setiap bulan 5,000. Okay, so belanjawan sudah siap dan sekarang you mau kira jumlah. So penerimaan ada 3. So you calculate. Cikgu sini dapat 10105. Cikgu sini yang Jun dapat 14766. Cikgu sini 15743. Okay. So pembayaran setiap bulan tak sama. Okay. So ini cikgu punya. Okay. Excel dia mudah, you boleh drag dan you enter jumlah, dia akan help you calculate punya. So lebihan dan kurangan guna penerimaan tolak pembayaran. So here is 5805, sini 7933, sini 8728. Okay, baki HP you guna 14670 baki awal tanpa 5805. Here plus 5805 dapat 20475. Pindah ke Jun punya baki bibi tanpa 7933 dapat jumlah. Pindah ke atas Julai punya bibi tanpa 8728 dan you akan dapat final punya cikgu punya 37136. Okay, so video cikgu akan sampai di hari sini. Okay, kita hanya tinggal last punya video. Cikgu akan beri cadangan, rumusan dan EMK. Okay, so video sampai di sini. Kalau you ada apa question, you boleh refer di leave comment lah. Kalau you ada yang itu butiran berbeza dengan cikgu, you boleh leave comment juga. Saya akan pin untuk pelajar yang lain jadi satu refer lah. Okay, so video cikgu akan sampai di sini. So see you next time. Bye bye.